disalah anggap oleh setengah perenang-perenang yang hebat, ataupun mungkin setengah penggiat rekreasi, penggiat kanu. So, dia kata kalau kata anda dah pandai berenang, sudah tak perlu dah nak pakai life jacket, nak buat apa lagi. Itu yang pertama, mitos yang pertama. Mitos yang kedua, carrying life jacket on the boat is good enough. Ada life jacket pada boat ataupun PFD pada boat dah cukup bagus dah. Dah tak perlu ada lagi. Maksudnya kita tak perlu pakai, cukup sekadar ada pada boat. So in case kalau kata emergency ke apa, kita boleh ambil pakai. Mitos yang ketiga, life jacket are bulky, hot, uncomfortable and gross. So ada yang mengatakan bila pakai life jacket ni tak selesa sebab dia besar, kemudian panas, macam-macam lagi lah kan. Ketidakselesaan berbanding dengan tidak memakai life jacket. Itu mitos yang ketiga. Mitos yang keempat, life jacket make movement harder. So kalau kita tak berenang, kadang-kadang ada yang berfikir ataupun mentakdirkan bahawa memakai life jacket ni menyebabkan pergerakannya sewaktu di air tu semakin sukar. Nak berenang tak boleh, nak menyelam tak boleh kan. Ataupun kalau berenang pun berenang hanya sekadar orang kata dalam slow moving kan. Tak sebagaimana yang dia biasa berenang. Kalau dekat kolam renang kursi tu dia berenang mungkin satu lap tu dia boleh beberapa second saja. Tetapi bila pakai life jacket dia tak boleh nak berenang. Sebab dia kata tak perlu untuk pakai life jacket. Mitos yang kelima, it cannot happen to me. So kelemasan ni mungkin tak akan berlaku pada saya. Pasal apa? Saya pandai berenang, saya seorang yang cekap, saya seorang yang berhati-hati dan sebagainya. So mungkin tak akan berlaku pada saya. Mitos yang keenam, sorry, saya terbaca daripada atas dan saya baca yang ni lah. Okay, mitos yang keenam, life jacket are required only if the weather is bad. Kalau kata keadaan cuaca tu tak mengizinkan ataupun tak baik, barulah kita perlukan life jacket. Kalau air tu setenang, air laut tu setenang cermin, jadi tak perlulah nak pakai life jacket. So mitos yang ketujuh, adult don't need life jacket. Maksudnya dia kata orang dewasa, orang yang dah besar, dah hebat ni, tak perlukan life jacket. Kenapa? Sebab mungkin dia boleh manage diri dia sendiri. Dan mitos yang terakhir, life jacket are required only in deep water. Kalau kata tempat aquatic tu tak perlukan life jacket. So peserta-peserta webinar semua, pelajar-pelajar yang saya hormati, 88 mitos ni adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak benar. Kalau sekiranya ada dalam kalangan peserta-peserta ataupun pelajar-pelajar yang saya sayangi di depan saya ni, mitos ataupun pemahaman tentang life jacket tu sebagaimana yang tercatat 8 catatan ni, moga-moga harap diperbetulkan. Kerana maut tidak menentukan siapa. Maut ataupun lemas tidak memilih siapa. Siapa yang alpa, siapa yang leka, siapa yang tak ada pengetahuan, dan dia akan menjadi mangsa. So kalau sekiranya kita mempunyai kemahiran berenang, mungkin di kolam kita akan boleh menguasai kemahiran renang dan juga menguasai kolam tersebut dengan kemahiran renang yang kita ada. Tapi mungkin di tempat ataupun environment yang berbeza, renangan kita ataupun kemahiran berenang yang kita ada tu mungkin tidak mampu untuk menyelamatkan kita selamanya. Jadi ke-8 mitos ni saya harap mungkin kita boleh reflect balik dalam diri kita. Sekiranya ada salah satu mitos ataupun mit yang mendasari pemahaman kita, mungkin kita boleh perbetulkan. Okey, semua boleh dengar saya dengan baik kan? Jelas? Ya, jelas. Alright. So, bukalah kamera. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apa. Lagi satu, kalau sekiranya ada soalan, just buka mic je, suruh tanya directly. Tak perlu nak tunggu sampai ke hujung lecture atau ke hujung perbincangan barulah kita nak tanya apa tu. Baik, terusnya ada mitos juga yang mengatakan BA macam ni, PFD macam ni, life jacket macam ni. Sebenarnya macam mana? Apa perbezaan antara PFD, BA, life jacket? Sebab
terminologi ataupun pemahaman tentang terminologi ni sering kali diperdebatkan, sering kali dijadikan sebagai satu basis untuk masing-masing kalau kata recreationist, orang-orang yang terlibat dalam pendidikan untuk menjadi satu perbahasan. Dia kata oh, life jacket macam ni, PFD macam ni, dan macam ni bentuk-bentuk macam ni bukan PFD, ni BA. So kadang-kadang menjadi satu perdebatan. Tapi semua peserta yang saya hormati, yang saya pemahaman saya tentang PFD, kalau saya boleh kongsikan pada semua, PA ataupun Buoyancy 8 ni adalah kategori-kategorinya, ataupun kita kategorikan kepada 3 lah alat bahan bantuan apungan ni. Biasa ada yang sebut BA, ada setengah tu sebut PFD. Apa tu PFD? Adalah Personal Flotation Device, dan juga ada yang sebut life jacket. Okey, so ketiga-tiga bahan ni adalah merupakan sebenarnya perkara yang sama saja. Kalau saya boleh perincikan supaya pemahaman anda semua lebih baik, kan, yang pertama kita tengok BA. BA ni dia Buoyancy 8. Buoyancy 8 ni mungkin boleh jadi apa sahaja. Kalau saya percaya anda semua tahu tentang kenu dan kayak, perbezaan antara kenu dan kayak. Kalau kita kata kenu ni umpama dia umbrella. Kenu ni umpama umbrella yang mana dia memayungi pelbagai aktiviti di bawahnya. Sebagai contoh kayak, ada C, ada, kalau kata kayak tu kayak apa pula? C, K, C on top, ada boat, ada raft. So yang tu ibunya adalah kenu. So sama juga dengan bahan apungan ni ataupun alat bantuan apungan ni. BA ni umpama macam umbrella. So dalam BA ni mungkin boleh jadi buah kelapa ataupun buluh pun sebagai BA. Buoyancy 8, apa-apa saja bahan bantuan apungan. Kan, ada setengah-setengah survival punya individu yang mengamalkannya. Salah satu bahan kecemasan yang perlu ada dalam survival kit mereka ni recreationist. Antaranya adalah kondom. Maaf saya kata kondom. Kenapa kondom? Kerana kondom ni mampu untuk mengapungkan ketebalan getah kondom ni, mampu untuk mengapungkan peserta ataupun individu sekiranya dalam keadaan kecemasan. So kondom tu juga kita kategorikan dia ataupun kita boleh include dia sebagai Buoyancy 8, bahan bantuan apungan. So macam-macam benda asalkan boleh mengapungkan kita, itu adalah bahan bantuan apungan. So dalam Buoyancy 8 ni pula, secara spesifiknya kita boleh bagikan dia kepada 2. Yang pertama PFD ataupun Personal Flotation Device. Personal Flotation Device ni antaranya yang awak pakai semua tu lah kan, yang semua gunakan sewaktu berkayak, sewaktu rafting, dan ada yang keduanya adalah life jacket. So apa beza antara life jacket dengan PFD? Life jacket ni biasanya dari segi ciri-ciri life jacket yang paling utama, yang paling menonjol adalah dia mampu untuk mengapungkan kita dalam keadaan 45 darjah. 45 darjah. Tak boleh nak tegakkan kita. Maksudnya kalau kita terapung, kita tidak boleh terapung dalam keadaan menegak ataupun menyarak. Kerana life jacket ni mempunyai bahan apungan ataupun foam ataupun udara ataupun PVC foam yang diletakkan pada bahagian dada pengguna. Tapi pada bahagian belakang dia tak ada. Pada bahagian belakang tak ada foam, bahagian depan saja ada foam. Dan juga life jacket ni biasanya ada collar. Collar. So dengan adanya foam di bahagian hadapan, adanya collar support collar pada bahagian belakang, sekiranya berlaku kecemasan. Let's say kalau katalah peserta tu mungkin dia bukannya expert, dia masih lagi beginners. So elok dia turun sungai je, mungkin tiba-tiba kepala dia terantuk pada batu dan dia pingsan. So for those who unconscious, life jacket ni sangat membantu kerana dia akan mampu untuk mengekalkan kita dalam keadaan 45 darjah dengan mulut ataupun hidung kita menghadap ke udara. So that kita walaupun pingsan,
masih lagi boleh menghirup udara, masih lagi boleh consume oksigen, dan mungkin tidak akan menyebabkan kita mati kerana lemah air. Bukannya mati kerana terhantuk kepala pada batu, tapi kerana lemah air. So that jacket ni mungkin akan mampu untuk mengurangkan risiko kelemasan sewaktu kita penat. Manakala PFD pula, ada pelbagai jenis PFD ataupun protection device, tetapi kebanyakannya PFD ini digunakan untuk peserta ataupun pengguna bagi menjalankan aktiviti rekreasi ataupun aktiviti berkayak, di mana mungkin in term of size PFD ini dia lebih kecil atau tidaklah bulky life jacket dan tidaklah susah ataupun serenyah life jacket bila kita menggunakan. Dan bahannya biasanya adalah PVC ataupun EPE foam. EPE foam ni polyethylene lah. So mungkin nanti kita boleh Google, kalau ada rajin nak Google apa itu PVC, apa itu EPE foam. So EPE foam ni biasanya kalau kita buka pada PFD yang murah, PFD yang kalau kita boleh biasa guna kan dekat naik, ada yang pusat-pusat rekreasi guna warna merah, ada warna biru, tetapi bila kita pegang dia ada macam several layers, ada beberapa layer, ada beberapa lapisan dalam bahagian dalam PFD. So itu adalah EPE. So EPE ini biasanya dia menggunakan yang saya sebutkan tadi, EPE tadi materialnya, dan EPE foam ni dia bergantung kepada bagaimana cara kita menggunakannya ataupun menjaganya. So kalau sekiranya kita tidak menjaganya dengan baik, ambil PFD lepas guna, contoh semua pelajar kelak canoe lah, ambil PFD tu, lepas tu ambil campak je, ataupun lepas guna ambil PFD tu gantung di tempat yang panas kan. So seharusnya PFD ataupun life jacket ni tidak boleh digantung ataupun dijemur di tempat yang panas, kerana dia akan merosakkan material pada dalamnya. EPE ini expanded polyethylene. Expanded polyethylene sekiranya kena panas hujan, basah kering. So keupayaan dia untuk mengapungkan kita, sebab EPE foam ni ada macam bubble kecil dalam layers tu, ada beberapa layers, ada 4-5 layers. Tengok pada manufacturer lah, hilang lah kalau tak banyak layer, banyak lah. Tapi dalam sehelai EPE foam tu ada banyak macam bubble udara. So ruang udara ni lah yang mengapungkan kita. Jadi sekiranya kita tak menjaganya dengan baik, jadi kemungkinan untuk kita timbul sewaktu kita menggunakannya sangat-sangat minimum, ataupun mungkin daya apungan yang ada pada PFD tersebut mungkin akan menjadi semakin berkurang. So kalau kata dekat PFD label tu dia ada tulis kata mungkin 7 pound, 9 pound, ataupun boleh mengapungkan lebih dari 40 kilogram peserta atau pengguna. Jadi bila kita guna, kita pakai je turun air, kita yakin dengan safety label yang tercatat pada PFD tu kita pakai. So kita turun air, tiba-tiba kita tenggelam, ataupun mungkin hidung dia timbul. Nampak kat hidung sikit je. Jadi kalau ada berlaku apa-apa kecemasan, bagi contoh air sungai tolak kita sikit je, kita terus tenggelam. Kadar apungan tu untuk timbul balik tu sangat-sangat rendah. Jadi kita mudah untuk minum air, kita mudah akan panik dan sebagainya. So itu antaranya lah. Jadi harapan saya, setelah mungkin selesai sesi ini, peserta semua dapatlah membezakan antara BA, PFD dan juga life jacket. Dan PFD ni ada banyak kategori ataupun banyak type, banyak jenis. So saya suka untuk berkongsi. Yang pertama, untuk semua supaya tahu bagaimana kita nak tahu apa jenis PFD yang kita guna. So PFD type 1, PFD type 1 yang ada pada paparan tu, kalau semua tengok, dia kata offshore life jacket. Offshore life jacket over 20 pounds of buoyancy. Maksudnya life jacket yang digunakan ni adalah jenis 1 ataupun type 1 yang mana kemampuan daya apungannya melebihi daripada 20 pound.
Kemudian design to turn an unconscious person face up. So macam saya sebutkan tadi, sekiranya kita menggunakan kita menggunakan life jacket, so kecenderungan ataupun peluang untuk kita hidup sekiranya kita pengsan, let's say kalau katalah bukan kita je lah, mungkin ada mungkin kapal terbang kan, so dia mungkin buat emergency landing pula atas air, mungkin tak meletup lah, mungkin tak meninggal, tapi masa mungkin dapat keluar daripada kapal terbang. Dan ada setengahnya mungkin unconscious, dia lompat, mungkin terantuk ke ataupun apa-apa ke, dia pengsan. Jadi dengan menggunakan life jacket, dia akan mampu untuk terapung lah. Jadi type 1 purposely design untuk offshore, yang mana kalau lautnya tu lebih dalam, lebih rough, lebih bahaya, lebih apa orang kata, lebih dynamic in term of wave dan sebagainya. Manakala type 2 pula near shore buoyancy vest. So minimum 15.5 pound of buoyancy designed to turn an unconscious person face up. So mungkin dia tidaklah sehebat type 1 tadi, tetapi dia berbentuk vest yang mana daya apungannya lebih kurang 15.5 dan didesain sebagai pendudukan peserta menghala ke atas ataupun muka ke arah atas lah. So kalau kata kita pengsan, jadi jawapannya sama jugalah, dia mungkin akan mampu untuk mengapungkan kita dan seterusnya, mungkin ada peluang untuk kita hidup lah. Right. Type 3 flotation aid. Ni yang kadang-kadang ada setengah-setengah pelajar-pelajar kita yang misunderstood berkenaan dengan terminologi. Kata yang ni BA dia kata. Kan yang mahal tu, yang nampak macam besar, bulky, tebal, yang biasa Whitewater guna tu, kan yang macam kata jenama Astral ke, Okatat ke dan sebagainya lah, NRS ke. So yang tu dia kata life jacket, dia kata PFD. Yang ni adalah PA. So type 3 sebenarnya kalau kita sebenarnya sama je semua, tapi kita tengok pada fungsinya. So flotation aid ni minimum dia 15.5 pound of buoyancy, not designed to turn an unconscious person face up, more comfortable for water sport. So dia bukan didesain untuk membolehkan peserta tu terapung dengan muka ke atas, tetapi mungkin dia digunakan oleh orang-orang yang terlibat dengan rekreasi dengan kecenderungan posisi sewaktu terapung tu mungkin boleh dalam keadaan pelbagai posisi. 15.5 pound ni lebih kurang dalam 7 kilo lah, 7 kilo apungan. Nanti saya akan terangkan kenapa kata 7 kilo. Kemudian type 4 throwable device, minimum 16.5 pound of buoyancy, designed to be crushed, not worn. Dia bukannya untuk dipakai, tetapi untuk ditangkap ataupun berpaut lah, untuk kita pegang. Biasanya ring boy, kalau awak tengok, yang ni ada buoyancy yang biasa digunakan untuk baling pada peserta ataupun pada mangsa lemas. So ni adalah kategori ataupun type 4. Type 5 pula, special use device must be used in accordance with any requirement on the approval level. So type 5 ni biasanya PFT yang mungkin dibina ataupun dikeluarkan khas untuk pengguna profesional. Biasanya yang mahal, PFT yang mahal yang awak tengok tu, yang tebal, yang diperbuat daripada PVC, yang ada warna-warni, yang ada banyak feature-feature, ada banyak aksesori, ada ada pocket, ada whistle tu untuk bising, biasanya tak bagi whistle, tapi ada quick release belt, ada pocket yang banyak-banyak pocket, ada pelbagai lah kelebihan. So, biasa tu adalah type 5. Biasanya digunakan untuk aktiviti whitewater kayaking ataupun whitewater rafting atau personal use.
So PFD ni basically kalau kita kata personal flotation device, bukan untuk manusia sahaja. Tetapi anjing pun ada PFD. Personal, maksudnya dia bina secara specifically untuk manusia ataupun untuk individu tertentu. Atau kalau anjing, anjing lah. Kalau binatang, binatang lah. Kalau manusia, manusia lah. Maksudnya dia personal. Bukannya untuk macam saya sebut tadi lah, macam BA. BA tu dia terlalu umum. Maksudnya bone C8 mungkin boleh jadi apa saja. Mungkin boleh jadi buluh, mungkin boleh jadi bola, mungkin boleh jadi kelapa, apa-apa sahaja. As long as dia mampu untuk mengapungkan kita, kondom tadi pun kan, so kita namakan dia sebagai bone C8. Okay, so saya harap clear lah tentang perbezaan ni. Ada setakat ni ada soalan ke nak tanya? Doktor? Yes, silakan. Saya nak tanya, contoh kalau macam atlet kan, soalnya atlet kayak kan, dia ada satu BA, kalau kita ada kat UC tu dia macam BA yang 2 lapis ke 3 lapis. Ada tak apa? Sprint. Ada tak perbezaan? Maybe ada yang selapis, 2 lapis, 3 lapis gitu. Terima kasih atas soalan tu Muhammad, apa nama? Amirul kan? Ya. Alright. Kalau awak perasan, pada PFD yang kita gunakan untuk sprint tu, untuk race tu kan, ada tak diletakkan label? Ada. Saya tolong jawabkan, tak ada. Dan tak ada mana-mana approval pun, kalau ada sirim ataupun sebagainya yang mengesahkan bahawa PFD yang kita guna tu mungkin dari segi keselamatannya dikira sebagai selamat. Itu tak ada kan. Jadi kita kena tengok perbezaan antara dua perkara. Yang pertama, in term of safety, dan juga yang kedua, in term of style. Kan? Ataupun yang ketiga, purpose yang ketiga, nak menang. Nak menang sebab apa? Supaya selesa, supaya nipis, senang. Kan? Dengan harapan tak akan berlaku apa-apa, ataupun kalau berlaku apa-apa, mungkin paddler tu mungkin boleh selamatkan diri sendiri. Kan? Kalau kata, kalau dekat sukan tu mungkin ada yang tebal sikit, tak beli saya kata. Tapi kalau dulu-dulu, kalau yang ada personal yang mungkin sini-sini awak mungkin ada pakai kan, yang memang sangat nipis, ada di macam 1 cm je kot ketebalan, ataupun mungkin 1 inci je ketebalan PFD tu kan, depan belakang kan. Kalau kata kita guna pun, kita terjun jatuh air pun, dia lepas-lepas tentuk kita je, lepas-lepas leher je, kepala je timbul, badan tak timbul sepenuhnya, bahu tak nampak pun. Jadi in term of safety, jawapannya tak apa nak safety mana lah. Tapi kita tengok pada aspek lain tadi, kita kata kita nak apa? Nak menang. Supaya PFD tu selesa, nipis, ringan dan kita boleh kaya dengan lagi. Itu antaranya dia. So kalau kata safety, memang tak safety lah, sebabnya dia tak comply dengan requirement sama ada safety ataupun baik. Saya teruskan. So how to fix suitable PFD? Yang ni selalu menjadi isu ataupun perbualan dalam kalangan kita. Kan? Dia sebut tadi, kenapa 15.5 pound je? Kan? Kalau ikut dalam kilogram hanya sekadar 7 kilo je. Ataupun mungkin ada senang-senang PFD tu yang kawan PFD yang mahal sikit, yang Astra ataupun dia mungkin 9 kilo saja. Kenapa? Beli 1,000 lebih. Satu PFD, kalau saya boleh contoh, ini PFD Astra. Ini PFD Astra. PFD Astra. PFD Astra, harga dia pun mahal lah, 1,000 lebih lah. Yang satu, kalau kita beli direct, mungkin dapat murah sikit lah kan. Tapi harganya kalau dalam USD dalam 250 USD mungkin. Contoh tinggi lah. Yang ni pun dia kata more than 90 pound. User weight more than 90 pound. So dia bergantung. Bergantung. Ini safety level. Safety level tu. Dia ada safety level. Itu pada
Dan kalau kata kita beli mahal pun tapi dia tak mampu untuk apungkan kita dengan baik, so there is no point untuk kita belilah. Kan? Baik. So saya nak kongsikan bagaimana untuk kita memilih PFD yang sesuai untuk kita, yang selamat, dia consider selamat untuk kita. Baik. Kalau awak tengok itu, so, saya tulis dari itu formula bagaimana nak kita nak calculate. Terus sekarang kalau kata boleh, sama-sama kita calculate, sama-sama kita calculate supaya ilmu ataupun knowledge berkenaan dengan calculate body weight kita dengan fat weight kita ni, ataupun percentage air dalam badan kita dengan percentage fat dalam badan kita ni, mungkin dapat membantu kita untuk memudahkan kita memahami bagaimana yang kata tadi 15.5 pound saja ataupun dalam kilo ni, itu kilo saja. Sedangkan bagi saya sebagai contoh, berat saya ataupun body weight saya lebih 81 kilo. 81 kilo. So, mana mungkin saya nak pakai, mungkin kan soalan tidak mana mungkin kita boleh pakai PFD yang hanya 7 kilo saja, sedangkan badan saya 81 kilo. Okey, Musliha, ada nak tanya ke? Kita salah tekan raise hand tadi. Tak ada. Okay, so guys, are you ready untuk tulis-tulis dekat ni? Dekat mic tuan-tuan. Hello. Ready dah tak? Seorang je, orang lain tak boleh ni. Ada 91 orang. Kita bukannya bengkel apa ni, webinar yang very akademik kan, terlalu akademik dan saya bentangkan data ke apa ke. Kan saya okey, mesti tak apa. Saya just nak share supaya apa yang saya kongsikan ni semua pelajar dapat ilmu ni. Kan, so bila dapat ilmu mudahlah untuk kita guna pakai pada masa yang akan datang. Baik. Now kita guna formula, tulis formula ni apa ni, human body. So sebelum tu saya jelaskan dulu 80% dalam badan kita ni, dalam human body ni adalah terdiri daripada air. 80%, tak kira lah darah ke, air minuman ke, apa-apa sahaja sisa air dalam badan kita ni, badan kita terdiri daripada 80% sisa air ataupun air. Manakala 15% lagi dalam badan kita adalah human body. Adalah fat. 5% daripada human body ni adalah fat, adalah lemak. Yang ada pada badan kita adalah lemak. Jadi formulanya bagaimana untuk kita mengira PFD? Yang pertama, human body kita, let's say katakanlah 81 lah kalau saya ambil. Sekejap ya. Saya present sekejap Okay, let's say kalau saya kata saya punya berat badan saya adalah 81 kilogram, darab dengan 80 bagi 100. Jawapan dia berapa, Amirul? Amirul? Ya dah teh. 81 ya dah. 81 darab dengan 64.8. 64.8. Betul. kg Yang ni untuk body weight. Maksudnya in term of air dalam badan saya sebanyak 64.8 kilo air sebenarnya. Ataupun air. Out of 81 kilo tadi, 64.8 kilo adalah air. So itu yang pertama. Kita tengok yang kedua.
Jadi saya kata tadi 15% kan. So 81 darab dengan 15. 12.5. 12.5 12.5 kilo. Ini adalah jumlah fat. Ini adalah jumlah fat. So, kalau kita tengok 64.8 kilo ni adalah jumlah air dalam badan saya. 12.5 kilo ni adalah jumlah fat dalam badan saya. Baik, terusnya apa yang perlu kita buat? 81 kilo tolak dengan air tadi, jumlah berat air tadi 64.8 tolak dengan 12.5 jumlah fat tadi. Berapa ni Rol? 4.05. 4.05. Okay. Ni sebenarnya adalah berat badan saya sewaktu dalam air. So kalau kata pelajar-pelajar semua yang mendengar webinar ni, sekiranya saya menggunakan sebuah PFT yang 15.5 pound ataupun dari segi kalau kita convert ke 2 kg, 15.5 pound ni lebih kurang dari 7 kg. Maksudnya PFT tu boleh mengapungkan 7 kilo sahaja. Jadi kalau sekiranya saya menggunakan sebuah PFT yang kapasiti buoyancy-nya adalah 7 kilo atau 15.5 pound, masih lagi untuk menampung berat badan saya yang dalam airnya adalah 4.05 kilo sahaja. So janganlah pelik kalau kita terjumpa dengan level yang kata 15.5 kan, 19 pound. Kenapa tak tulis berat saya 80 kilo kan? Sebabnya the whole body saya ni sebenarnya bukanlah berat yang akan ditampung waktu berada dalam air. So, PFT tu hanya sekadar menampung berat yang sebenarnya 4.05 yang mana tolak lemak, tolak air. Ini adalah jumlah berat badan saya sebenar. So kalau kita tengok 7 kilo tu memang mampu sangatlah untuk menampung. Cuma konsepnya sekarang ni lagi tinggi apungan sesebuah PFT lagi baik. Kerana mungkin pada keadaan-keadaan tertentu di persekitaran yang mungkin kita tidak boleh jangka, sebagai contoh dekat stopper, dekat apa itu stopper nanti saya share kemudian. Kalau kita jatuh dalam sungai yang mungkin berarus deras, berjeram, jadi kapasiti untuk kita ditekan oleh air itu sangat lebih baiklah berbanding dengan orang yang mempunyai ataupun menggunakan TFT yang murah. Yang mungkin yang 7 kilo, yang 9 kilo mungkin lebih baik daripada 7 kilo. Dan sebab 7 kilo ni ditekan oleh air, dia mungkin tenggelam lebih cepat lah berbanding 9 kilo tu daya apungan dia ataupun buoyancy dia tu lebih cepat. Kalau tenggelam dia akan timbul dengan lancar. Okey, so setakat ni boleh faham? Boleh dapat tak apa yang saya share tadi? Faham. Alright, good. Jadi itulah lebih kurang, saya ulang lagi sekali, 80% human body adalah air, 50% daripada human body kita adalah fat, dan kemudiannya human body adalah 50% of water. Kita akan dapat jumlah berat air lah, dan human body dengan 50% iaitu lemak kita. Dapat jawapan dia B, jumlah berat lemak. Kemudian langkah seterusnya adalah jumlah berat badan kita tolak dengan jumlah berat badan air dan tolak dengan berat lemak, dan kita akan dapat berat badan kita dalam air. Okey, rheomorphology saya sentuh sikit. Mungkin kita tertanya-tanya kan, bila kita kata saya terlibat dengan sungai, especially yang ahli kelab kanu ni kan, mungkin ada kadang-kadang pergi ke sungai, dan saya percaya ada ada di antara anda semua ni bukan biasa, maksudnya bukan beginners kan, macam kata mungkin anak Mel raja apa benda saya lupa dah, mungkin terlibat dengan slalom, mungkin terlibat dengan whitewater kan, dah advance dah kan. Tetapi perlu untuk kita ingat bahawa bila mana kita terlibat dengan sebuah sungai, ada 3 karakter ataupun 3 faktor yang menyumbang kepada kesukaran ataupun
doktor ada present apa-apa ke sebab doktor present hitam? Oh, ya, saya lupa. Tadi saya yang tadi Alright. Okay, now dah keluar dah? Dah. Alright, sorry Okay. Alright. Saya lupa, saya share tadi. Okay. Baik, so ada 3 kategori ataupun 3 perkara yang mempengaruhi pembentukan sebuah sungai. Yang pertama adalah water volume. Water volume ni adalah jumlah air, kapasiti air yang ada di sesebuah sungai. Kalau kata hujan lebat, hujan banyak, dan water volume tu mungkin akan meningkat. Kalau musim kemarau, water volume tu akan mungkin sangat-sangat sedikit dan memberi kesan lah pada pendayung ataupun pada pembentukan sebuah sungai. Kemudian yang kedua, gradient. Gradient ni adalah tahap kecuraman sesebuah sungai. So semakin curam sebuah sungai itu, maka semakin sukarlah sesebuah sungai tersebut. Kerana akan wujud pelbagai jeram ataupun pelbagai hazard dan juga river features yang ada pada sungai tersebut. Kemudian yang ketiga, river width. River width ni adalah kelebaran sebuah sungai. Maksudnya semakin lebar, semakinlah sukar, ataupun mungkin kalau semakin sempit semakin sukar. Dia bergantung. Kelebaran ni bergantung kepada kedua-dua faktor lagi tadi. Maksudnya dia saling berkait sebenarnya. Semakin lebar sungai, mungkin kan kalau kata sungai itu luas ataupun lebar, kalau kata airnya sikit, water volume-nya sedikit, jadi sungai itu mungkin tak akan ada apa-apa pun. Tak akan memberikan satu challenge yang sangat besar pada pendayung ataupun penggiat rekreasi pun. Kan? So kalau kata sungai itu sempit, river width ni sempit, kemudian water volume-nya sangat besar, gradientnya sangat curam, jadi mungkin sungai itu sangat-sangat berbahaya. Kan? Kalau kita turun, dia akan flush kita habis keluar sampai melambung-lambung kayak gitu. So tengok bergantung. Jadi ketiga-tiga faktor ni pelajar-pelajar semua sangat berkait rapat, sangat integrated, sangat berhubung kait. Jadi pemahaman ketiga-tiga ni sangat-sangat penting untuk kita mengenal pasti kesukaran sesebuah sungai. Mungkin kita tak perlu nak pergi lagi kalau kita dengar sesebuah sungai. Kan? Kita mungkin tahu yang pertamanya kat mana lokasi sungai itu. Kan? Kerana kita boleh kenal pasti gradientnya di mana, bahagiannya di mana kita nak turun. So semakin tinggi gradient, semakin sukarlah sebuah sungai itu. Tambah pula dengan kelebaran sungai itu. Kalau kata sungai itu lebar, kan, tapi air sikit, gradientnya mungkin tempat yang rendah, tak curam mana sungai itu, jadi mungkin sungai itu tak berbahaya sangat pun. Kan? So ketiga-tiga faktor ni sebenarnya membentuk kategori atau klasifikasi yang akan kita tentukan pada sebuah sungai. River grading. Nanti kita cerita lepas. Baik, sorry. River flow di sesebuah sungai, hak laju di sesebuah sungai bergantung kepada bagaimana lokasi ataupun keadaan sungai tersebut. Kalau sungai itu di kawasan yang sungai itu berbentuk lurus, ini adalah features yang biasanya terdapat pada sebuah sungai yang mungkin lurus. Di kiri dan kanannya arusnya perlahan, di tengahnya laju, di bawahnya slow. So perlu untuk kita faham bahawa sesebuah sungai yang straight, yang lurus, yang tidak berbengkang-bengkok, secara semula jadinya, kecuali ada halangan tertentu, tapi kalau secara semula jadinya, kalau tak ada halangan, sebuah sungai itu di bahagian tengahnya lebih laju berbanding bahagian kanan dan kiri, serta di bahagian berbanding di bahagian bawah ataupun river bed. So atas sangat laju. Okey, kemudian yang kedua perlu dipahami bahawa velocity increases toward outside of bend. Dia kata hak laju air ni akan meningkat bila mana di
dua bahagian sungai yang bengkok lah, yang ada selekoh. Kalau kata sungai tu mempunyai selekoh, so kawasan yang di selekoh tersebut mungkin akan saya nak mungkin akan lebih laju, outside, bahagian luar tu akan lebih laju. Kalau saya boleh conteng sikit, saya takut semua kurang jelas atau kurang faham dengan apa yang saya maksudkan. Okey, so yang saya maksudkan tadi, sekiranya sesebuah sungai tu dia ada mempunyai kawasan yang macam ni lah, kata macam ni, ada selekoh. Jadi maksud yang saya jelaskan tadi, sungai yang mempunyai selekoh, ada bend, ada bengkok. So arus di bahagian luar ni outside, ni outside, ni kawasan yang di luar ni lah, bahagian tepi ni. So arus di bahagian tepi ni adalah lebih laju berbanding arus di bahagian ini. Ni kita consider sebagai outside. Outside. Yang ni kita consider sebagai inside. Ni outside, ni inside. Jadi secara prinsipnya arus yang bergerak di luar kawasan, di outside area akan lebih laju berbanding inside area. Sini slow, sini lebih laju. Jadi kalau kata kita sebagai penggiat kano, janganlah kita pergi ambil kayak. Kalau kita kayuh, kita tengok air ni laju, kita tak nak, kita lalu ke sini. So bila kita lalu ke sini, kemungkinan akan ada kawasan-kawasan berbatu yang sangat-sangat banyak. Mungkin kita akan tersangkut. Sebabnya inside ni memang cetek dan juga perlahan. Jadi kita akan tersangkut kat sini saja. Tak boleh nak bergerak, ada batu, ada apa. Jadi untuk melancarkan pergerakan kayak kita, so wajar untuk kita kayuh di bahagian outside. Okay. So seterusnya, velocity increases past obstacle and near eddy line. Ni eddy line. Kalau saya boleh tunjuk kepada semua, kalau nampak gerakan kesel saya ni, so ni eddy line. So dia kata velocity had laju ni meningkat bila mana melepasi sesebuah halangan dan juga menghampiri dengan eddy line. Jadi bila arus tolak kat sini, kawasan ni akan lebih laju sebab dia dah melanggar satu obstacle ataupun eddy ni. Melanggar eddy, so dia membentuk eddy, kawasan eddy belakang ni. So ni kita namakan sebagai eddy line. So kawasan eddy line ni akan lebih lajulah berbanding dengan kawasan yang bukan eddy line. So river orientation, so wajar untuk kita faham bahawa bila kita turun sungai atau kita berada di sungai, our reference point will always be facing down river. Kita sentiasa melihat kepada hulu sungai. Maksudnya kalau kita berdiri tu, kita menghadap ke arah hulu, menghadap ke arah tempat air mengalir. So reference kita sebelah kanan tu adalah sebelah kanan sungai lah. So, kalau kita menghadap ke sungai, menghadap ke arus sungai, arus yang sedang mengalir ke bawah, so sebelah kanan sungai adalah sebelah ni lah. Mana saya kata kalau awak tengok gambar rajah ni, sungai sebelah kanan adalah di sebelah yang saya tandakan ni, sebelah kiri adalah sebelah yang saya tandakan L. So upstream ataupun hilir sungai, hulu sungai di atas. Tadi saya sebut hulu sungai, salah bukan hulu. Hilir, saya tersilap. Hilir sungai, downstream ni adalah hilir sungai. Hilir ni bandar. Maksudnya air tu daripada sungai dia mengalir, daripada gunung, daripada hulu, dia mengalir ke hilir, mengalir ke bandar. Jadi bandar tu adalah downstream, upstream tu adalah hulu. So tu senang je kan. Baik, lamina flow. Dalam sebuah sungai ada lamina. Ada arus lamina yang mana arus lamina ni dia bergerak secara lurus. Bergerak secara lurus. So kalau kita tengok kerata rentas pada sebuah sungai ni, dia kata slowest, paling bawah sekali, riverbed ni slowest, arus yang paling slow, slower, slow dan juga yang paling
laju ni adalah pada bahagian ni, yang mana bahagian laminar flow mengalir. Laminar flow ni adalah satu arus yang mana pergerakan arus tu secara terus, secara terus, langsung, tak ada halangan langsung. Itu laminar flow. Okay. Helical flow adalah satu arus yang terbit daripada pusaran air ataupun akibat daripada arus laminar tu melanggar suatu halangan, suatu obstacle. Sebagai contoh, mungkin arus tu akan pergi dengan laminar dengan laju, laminar flow ni akan bergerak dengan laju, tapi mungkin oleh kerana satu feature sungai, mungkin bagi contoh ada eddy, ada obstacle yang menyebabkan laminar flow tadi langgar obstacle dan dia akan membentuk satu arus lain yang dinamakan sebagai helical flow yang dia mungkin membuak-buak. So arus tu tidak menentu, irritable, dia very dynamic, dia mungkin boleh terbalikkan kayak kita dan sebagainya. Mungkin boleh memperlahankan pergerakan kayak kita. Biasanya dekat eddy, ni helical flow banyak. Okay, current vector. So kalau kita tengok kat sini, A, B, C dan juga D. Ada pelbagai pergerakan yang mana mungkin pembentukan arus-arus ini adalah disebabkan oleh laminar dan juga mungkin disebabkan oleh helical flow tadi. So sebagai contoh dekat E ni, kalau kita tengok dekat E ni dibentuk mungkin oleh helical flow. D ni mungkin dibentuk oleh laminar flow. So pengetahuan tentang di mana kawasan-kawasan tertentu dan bagaimana untuk kita mengatasinya sewaktu kita berkayuh di kawasan tersebut sangat-sangat perlu untuk membolehkan kita mengalami sesuatu pengalaman yang sangat-sangat best lah di sungai. Baik. So kita tengok pada terminologi sungai. Eddy. Eddy ni adalah satu kawasan yang tenang di belakang sungai yang saya sebutkan tadi. So kalau kita tengok gambar ni ada obstacle, ada batu mungkin, so ada eddy di bahagian belakang batu. So biasanya eddy ni digunakan sebagai tempat untuk kita berehat atau tempat untuk kita menyelamatkan mangsa. Sebagai pelaku kemalangan, masa terbalik ke, kita nak towing kayak kita mungkin, kayak kita. Kalau kita nak towing kayak rakan ke, atau kita nak hop daripada batu ke batu, daripada eddy ke eddy, kita nak naik ke hulu sungai, naik ke atas, so kita mungkin boleh hop daripada eddy ke eddy. Okay, kemudian eddy line yang saya sebut tadi lah, eddy line ni garis pemisah antara eddy dan juga arus yang mana membentuk satu arus yang kuat yang membahagikan antara air yang mengalir ke belakang batu dan air yang mengalir ke bawah. Dan yang ketiga, upstream wheel. Upstream wheel ni kalau kita tengok, ni contohlah gambar yang saya share ni, dia ada kalau kita kayuh kat sungai, kita akan nampak macam ada satu pembentukan arus yang mana membentuk sebagai V, upstream V. So perlu untuk kita note bahawa sekiranya ada kita nampak features yang berbentuk V macam tu, V daripada atas, maksudnya daripada dia punya tajam V tu kita boleh tengok daripada atas. So bermaksud ada satu halangan ataupun batu ataupun apa-apa sajalah yang menyebabkan terbentuknya api. Itu elakkan. Jangan kita nampak api itu kita dilanggar tu balik kan gitu. So ada downstream V. Downstream V ni pula adalah ada kadang dipanggil sebagai lidah sungai, yang mana kawasan tersebut adalah merupakan spot yang paling baik. Downstream V ni spot yang paling baik untuk kita masuk. Kalau kita nak turun jeram, pilihlah downstream V ni. Kerana kawasan tersebut adalah paling stable, memudahkan untuk kita bergerak masuk ke jeram. Kita tak akan terbalik, tak akan kayak kita tak akan bergoyang. So downstream V. Yang kelima, kita ada cushion. Cushion ni batu yang mana mungkin air melalui ke atasnya. So kalau kita nampak macam ada air mengalir ataupun ada terbentuk kolcakan belum nampak terbentuk kolcakan, so ketahuilah bahawa ada suatu halangan sebagai contoh batu lah. Jadi elakkan. Standing wave ni ada ombak yang terbentuk secara berterusan ataupun dipanggil sebagai juga, ada sengawa panggil juga wave trail.
Kita kata apa ni apa kereta api ombak kereta api gitulah, kereta api ombak kereta api tu. Tapi dia secara berturutan, ada banyak kan wave tu. So ada setengah wave yang kecil, okey lah kan. Tapi bila kita turun tu dia akan jadi macam kita lalu atas garisan warna kuning dekat sekolah kan, jadi so sama juga kalau kita turun dekat sunny wave ni, so dia akan jadi macam satu hentakan kan, secara berturutan. Tetapi kalau sunny wave tu besar, sebagai contoh di sungai di Sabah kan, sungai di Sabah ni dia ada sunny wave yang sangat besar. So kalau kita kayuh, kita terpaksa melanggar banyak sunny wave. Jadi once kita langgar sunny wave tu, mungkin kita akan lemas. Maksudnya kita out of breath lah. Kita terpaksa sedut nafas dalam, baru kita boleh langgar. Kalau tidak, kita akan terminum air. Sebab wave tu besar. So, kita langgar wave demi wave sebab ketinggian. Baik. Sekiranya semua ada soalan, just jump in je, jangan diam je. Baik. Terusnya features yang keenam, kita ada hydraulic ataupun stopper. Stopper hydraulic ni dia bergantung, pembentukannya tu disebabkan oleh yang karakter yang saya sebut tadi, 3 karakter tu, iaitu river width, water volume dan juga gradient. So sekiranya gradient sungai ni dia tinggi, gradient sebuah sungai itu tinggi, jadi akan banyaklah terbentuk jeram, di mana jeram-jeram tersebut akan membentuk banyak hydraulic ataupun stopper. Okay, so kalau kita tengok features kat sini, arus yang melanggar batu akan membentuk stopper yang mungkin kecil. Arus yang berbentuk air yang berbentuk arusnya patah balik, kan, atau reversible arus current. So ada setengah-setengah tempat pula yang mungkin gradientnya lebih tinggi. Sebagai contoh gambar nombor 3 ni, 1, 2 dan 3. Gambar nombor 3 ni gradient dia ada macam slope, ada jatuhan, ada macam drop. Jadi dia akan membentuk circulation air yang lebih besar berbanding yang pertama tadi. Jadi mungkin dia akan menyebabkan kalau kata kita turun, kita akan terperangkap dalam hydraulic ataupun stopper ni. Kerana apa? Kerana backwashnya sangat besar. Ini backwash lah kita panggil, yang air, percikan air ataupun wave-wave putih yang patah balik ke belakang. So arus kat stopper ni dia akan ada satu patah balik ke belakang, satu lagi keluar, di flush keluar. Yang patah balik ke belakang ni kita namakan sebagai backwash. Yang keluar tu, yang di flush keluar tu kita namakan sebagai outwash. So satu backwash yang besar akan memungkinkan kita untuk terperangkap di dalam sesebuah jeram lah. Kalau yang kita tengok yang ni kecil kan, so dia tak adalah mungkin risiko dia tinggi sangat sebabnya gradient dia mungkin rendah, water volume dia tak setinggi yang gambar nombor 3 ni. Baik. Pada stopper juga ada frowning hole ataupun frowning stopper dan juga smiling stopper. Ada setengah-setengah buku kata, kita tengok smiling hole ni kata stopper senyum dan juga stopper masam. Stopper senyum ni kita tengok gambarannya adalah daripada atas ni, daripada gambar raf tu. So kita tengok senyum tu daripada gambaran raf tu turun ke bawah. So dia kata senyum. Kenapa senyum? Dia kata peserta, yes, you are welcome to come. Lebih kurang macam tu. Please come, run me. Maksudnya dia suruh turun. Turunlah jeram tu. Kenapa? Nanti aku akan perangkapkan kau. Kan, aku akan tangkap kau, aku akan simpan kau. Kenapa kata simpan? Sebabnya smiling hole ni dia berbentuk seumpama macam U. So U ni, kalau kita tengok kat sini, U ni, kalau kita jatuh di sudut mana pun, air tu akan menumpu kepada sesuatu kawasan. So kita akan duduk di kawasan tu sahaja. Kita tak akan dapat keluar dengan mudah berbanding dengan frowning hole. Frowning hole ni yang mana dia kata alah, kan? Jeram yang jadi frowning, alah, tak boleh lah nak tangkap pedayung ni, kan? Kenapa? Sebabnya dia berbentuk mencapah. So bila orang ni jatuh, dia mungkin boleh keluar dengan mudah, kan? Dia tidak tersangkut disebabkan oleh air yang menumpu. Kalau saya boleh jelaskan sedikit dengan lebih detail yang ni supaya semua faham. Sekejap saya sharekan word sekejap bila saya lukis. Okay.
So untuk frowning hole ni, untuk smiling hole ni tadi kalau kita tengok dia berbentuk macam ni. Ini mungkin batu lah, batu-batu, ada batu ada batu-batu, ada batu, ada batu, ada batu, ada batu, ada batu. So jadi sekiranya anda semua sebagai seorang pendayung kayak turun jeram, ni kayak anda semualah, turun jeram, pum masuk dah ni. Apa akan jadi? Kemungkinan untuk anda keluar sangat-sangat sikit lah, bukan tak boleh, sangat rendah. Sebabnya frowning hole, smiling hole ni arus dia macam ni, dia akan turun, arus dia ni macam ni. So di mana anda jatuh sekalipun, dia akan tarik masuk balik sini balik. Yang ni tolak sini, yang ni pun tolak ke tengah, yang ni dah tentu dah duduk kat sini. So jatuh kat sini pun arus tu akan tolak balik. Jatuh kat sini pun arus tolak masuk sini. Jatuh kat sini pun dia akan tolak masuk. So ni adalah smiling hole. Berbanding dengan frowning hole, frowning hole ni dia berbentuk macam ni. So sekiranya anda kayuh saya turun jeram, setelah kita turun ke arah sini, jadi berbanding dengan yang tadi, dia tidaklah memerangkap kita. Kalau yang ni dia terus memerangkap kan, ni terus memerangkap, yang ni terus jatuh sini tu air ditolak. Tapi kalau kita tengok yang frowning ni, frowning ni dia tidak memerangkap kita kerana airnya tu masing-masing ke arah dia macam ni. Dia tidak bertumpu ke suatu tempat, dia mencapai. Jadi itu dia kata tu frowning kerana tidak dapat merangkap masa yang turun jeram. Kan, masam, sungai tu marah. Katanya lah, ni just story je untuk memudahkan kita ingat lah. Baik. So saya harap jelas yang tu. Okay, river hazard. Kita tengok sikit river hazard. Pemahaman tentang river hazard sangat-sangat penting supaya bila mana kita turun sungai, kita ada ketakutan sedikit berbanding kita tak tahu apa-apa, kita tak takut apa-apa, kita pergi terjah je. Kan? Yang pertama sekali adalah undercut ataupun pothole. Undercut ataupun pothole ni adalah merupakan ataupun nanti saya teranglah semula lah satu persatu, tapi saya go through dulu. Yang kedua kita ada floating debris. Yang ketiga kita ada siphon. Yang keempat kita ada strainers. Yang kelima kita ada cool water, bridge dan juga low head dam. Okay. Undercut ni adalah merupakan satu kawasan berbatu di kawasan sungai yang mana dia umpama macam ada satu lubang di tepi batu yang mana lubang tersebut mungkin boleh memerangkap kaki kita lah. Boleh memerangkap kaki kita. Ni contoh ada saya tunjuk. Kalau saya boleh okey. Undercut katalah ni batu katalah ni batu okey, ni batu. So ada ruang di bawah, di bahagian bawah ni disebabkan oleh hakisan air,
Dan air ni bergerak macam ni, tolak kan. So mangsa biasanya mungkin terperangkap bila mana dia mungkin jatuh kan, ditolak oleh arus, mungkin arusnya air ni levelnya mungkin macam ni kan. So ditolak oleh arus menyebabkan mangsa terperosok masuk ke bawah undercut. Masuk di bawah undercut. Nak keluar tak boleh disebabkan oleh force air yang terlalu kuat, jadi dia sangkut dekat undercut. Okay, itu yang pertama, tu undercut. Kemudian yang kedua, kita ada pothole. Pothole ni adalah merupakan lantai sungai yang berlubang. Macam ni. So kita mungkin berjalan dekat sungai kan, tiba-tiba sekali kaki kita terperosok masuk ke dalam sungai, ke dalam apa nama ni, lubang pothole ni, menyebabkan berlakunya fracture kan, berlakunya fracture, patah tulang kaki. Patah tulang kaki. Sebab apa? Sebab kita terperosok ke dalam apa nama ni, pothole, dan arus terus tolak kita dan kita jatuh, tak boleh nak kontrol badan, tulang kaki patah. So tu pothole. Kemudian kita ada sipon, trainers. Okay. Sifon ni adalah dia adalah macam inilah lebih kurang gambarnya. Kawasan yang ada ruang kosong disebabkan oleh arus yang lalu, dia akan ada macam satu ruang juga. Dia macam umpama macam undercut lah juga. Itu sifon. Bahayanya bila mana mungkin pedal ataupun apa-apa sajalah mungkin termasuk ruang tu dan terperangkap. Dan kita ada strainers. Strainers ni adalah sebagaimana gambar dalam ini, yang mana mungkin balak, buluh ataupun apa-apa sahaja halangan yang merentangi sungai dan kita terperangkap, terusnya mungkin mati kan, disebabkan oleh lemas air bila mana terperangkap pada kayu itu. Kita ada cool water di barat lah. Kalau di Malaysia ni, cool water ni bukan satu ancaman yang besar sangat, sebabnya kita berada di negara satu istiwa, bukan hujan, yang mana suhu kita pun habis-habis rendah pun dalam air. Mungkin habis rendah lah tu, saya rasa mungkin 20 macam tu, 20 lebih kan, 23, 24, 20 tu sejuk akhirnya kan, mungkin 25 kan, macam tu. Level tu saja, tak sampai turun sampai belas-belas, tak sampai 0 degree ke apa. So dia bukan satu ancaman yang besar. Kalau sejuk sekalipun kita boleh pakai cap, kita boleh pakai dry suit dan sebagainya. Kita ada bridge, ada jambatan, jambatan yang mana mungkin dia merintangi sebuah sungai. So banyak strainer tersangkut pada jambatan, kita sendiri pun mungkin boleh selanggar jambatan. Dan kita ada low head dam. Low head dam ni masih ingat lagi yang mana bomber yang terlibat dengan ni stopper gambar stopper bila mana pedal tersangkut dan stopper tak nak keluar. So low head dam ni pula adalah man-made ataupun pembinaan manusia yang dibentuk ataupun dibuat, tujuannya adalah untuk mengawal laluan air keluar. So dia nak lepaskan air keluar. Pada masa yang sama, low head dam ni tujuannya adalah untuk melepaskan air keluar, dan juga air tu nanti, air yang dilepaskan di jumlah volume yang besar tu mungkin tidak akan memberikan impak pada environment. Bagaimana dia memberikan impak pada environment? Biar saya jelaskan. Yang mana sekiranya low head dam ni supaya anda semua faham mengapa bomber yang arwah hero kita dulu, hero Wira kita dulu meninggal 6 orang tu, kenapa? Sebabnya mungkin lack of knowledge dari segi pemahaman tentang low head dam. Bagaimana low head dam ni terjadi, ataupun bagaimana low head dam ni memberikan impak kepada orang yang menuruni ataupun masuki low head dam. Saya terlibat sebagai salah seorang expert panel yang dipanggil untuk menjawab persoalan ataupun pertanyaan daripada jawatan kuasa yang menyiasat kematian 6 bomber pada
tahun sebutlah, saya lupa dah tahun 2018 atau 2019 itulah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar semua, bagaimana low head dam terjadi? Saya lukiskan. Low head dam ni terjadi disebabkan oleh binaan, dia binaan manusia, yang mana manusia hasilkan tu adalah untuk mengawal keluaran air supaya air dapat mengalir keluar daripada low head dam, daripada sesebuah empangan, dan seterusnya air tersebut dapat dilepaskan secara terkawal. Okay. Ini adalah contoh low head dam yang tiada kawalan kepada pemecahan air selepas air dibebaskan. So kalau kata dia lepaskan air, kata let's say lah ni air ni lagi turun ke sini, turun, dia akan bentuk sini lah. So air ni sangat-sangat laju, dia mungkin akan berbentuk air tadi, akan balik. So, air ni sangat laju tu. Tapi pada masa yang sama, kelajuan air ni akan menyebabkan tebing sungai terhakis. Kerana velocity yang dihasilkan atau force yang dihasilkan oleh air yang mengalir daripada satu tempat daripada satu tempat tinggi ke tempat rendah ni, dari tempat tinggi ke tempat rendah ni menyebabkan arusnya akan menghakis tebing-tebing sungai. Oleh yang demikian, untuk mengelakkan terjadinya hasutan yang teruk, pada struktur sungai itu, jadi engineer telah membina satu low head dam yang fungsinya melepaskan air, pada masa yang sama dia dapat mampu mengimbangi kerosakan kepada struktur sungai. So kalau kata kita tengok macam ni so air yang mengalir di low head dam ni, dilepaskan air itu jatuh dan air itu akan mengalir, dia akan mewujudkan satu putaran yang mana putaran ni nampak macam perlahan, arus bawahnya laju, dia membentuk satu yang kita namakan sebagai backward. Dan barulah tidak air yang dilepaskan keluar ni air yang sangat, yang perlahan lah, bukan sangat perlahan, yang perlahan, dan tak mendekat pada tepi kiri dan kanan sungai, pada tebing sungai, itu tak akan berlaku. Jadi low head dam memang dibina untuk menghasilkan satu backwash yang besar bagi mengurangi kelajuan air. Jadi kalau kita tengok kat sini, so dia mengalir, dia akan patah balik. So dia akan mewujudkan satu circulation yang kita namakan sebagai backwash. Yang ni kita namakan sebagai outwash. Okay. So kenapa bomber yang 6 orang sahabat kita tu, hero kita tu meninggal? Kerana dia telah termasuk di kawasan backwash. Jadi mustahil peserta-peserta webinar semua, pelajar-pelajar semua, untuk kita keluar daripada backwash ni. Sebenarnya, it's impossible. So that's why dia kata, kalau dalam buku Seawater Rescue ataupun buku morfologi sungai, dia kata unrunnable. Janganlah kayuh, it's a killer. So low head dam ni it's a killer, jangan turun. Sebabnya dia akan membunuh kita bila kada kita turun. Jadi kita akan turun tenggelam timbul, dia nak keluar. Sebab apa? Backwash dia panjang. Nak berenang, kita baru dia nak berenang, keluar daripada sini, baru nak berenang, dengan tangannya kita berenang, dengan kakinya kayu. So baru nak berenang, backwash ni sedut kita balik ke dalam. So dia akan jadi bergulung-gulung sehinggalah kita meninggal. So itulah apa yang berlaku kepada bomber yang 6 orang tu lah, arwah 6 orang bomber. Jadi untuk makluman semua, low head dam
jangan turun, jangan run, kerana dia membunuh. Right. So saya rasa itu saja untuk morfologi. Kita pergi pada river grading. Ini sikit saja. River grading untuk kita mengetahui, untuk belajar untuk mengkelaskan sungai, untuk pemahaman tentang morfologi, tentang river features, river hazard, dan juga kategori-kategori yang membentuk sebuah sungai tadi, yang river volume, river width, serta gradient tadi sangat-sangat penting. Jadi kalau kita tengok gambar di dalam slide yang saya share tu, untuk river grading kita consider sebagai kelas pertama ataupun kelas 1. Dari segi karakternya, ombaknya kecil, wave small, passages clear, no serious obstacle. Maknanya laluan air tu biasalah kan, dia bergerak, dia ada movement, tapi dia ombak-ombak ataupun gelombang-gelombangnya hanya sedikit saja. Laluannya clear, tak ada apa-apa halangan, tidak ada obstacle. Okey, itu grade 1. Grade 2 yang kita namakan sebagai medium, dia kata rapid of moderate difficulty. Maksudnya moderate difficulty. Kesukaran dia tu mungkin ada sedikit pada tahap sederhana lah. Dengan laluannya mungkin masih lagi clear. Dia tak adalah satu halangan yang besar pun di depan ataupun yang menyebabkan mungkin boat balik ke apa ke. Tetapi pada masa yang sama require experience plus suitable outfit and boat. Kita perlukan sebuah peralatan yang cukup okey lah untuk kita running river grade 2 ni. So gambar grade 2 ni lebih kurang macam dalam gambar yang saya paparkan ni. Dia tidak ada halangan yang besar sangat, ada arus yang laju, wave-nya pun mungkin lebih besar berbandingan grade 1. So kita tengok grade 3, dia mana consider sebagai difficult. Wave numerous, banyak, ombak-ombaknya, gelombang-gelombangnya banyak, ada yang tinggi, ada yang tidak konsisten, tidak besar sekejap kecil, ada batu, ada eddy, jeram-jeramnya tu ada tempat yang sempit, memerlukan expert ataupun orang yang cekap mengendalikan boat. Biasanya memerlukan untuk kita scout dulu. Scout ni kalau kata dalam white water, kita buat scouting. Kita pergi berhenti kejap, scout, pergi tinjau laluan tu, tengok ada kayu ke, ada apa-apa yang berbahaya ke tak. Kalau okey barulah kita run. So kita namakan sebagai scout. So required good operator and boat. So kita perlukan sebuah orang yang mengendalikan tu memang bagus, yang boleh kayuh, dan juga pada masa yang sama boat yang berkualiti. Bukannya boat yang buat handmade ke, buat daripada canvas ke, no, jangan. Kalau tidak nanti patah, pecah berderai kan. So grade 3, grade 3. Grade 4 pula very difficult. Dia kata long rapid, jeram yang panjang, ombak ataupun gelombang yang tinggi, tidak konsisten, tidak dia macam kejap besar kejap kecil lah, irregular lah. Dangerous rock, ada batu-batu yang tajam, batu-batu yang mungkin ada lubang, ada undercut, boiling eddies, ada kawasan-kawasan yang eddiesnya mungkin ada helical flow, dia ada macam membuak-buak, arusnya membuak-buak. Best passages, difficult to stop. Ada laluan yang sangat okey lah kan, tetapi sukar untuk kita meninjau. Precise maneuvering required, memerlukan satu kemahiran maneuvering yang sangat-sangat okey. Demand expert boatman and excellent boat and good quality equipment. Dia kalau grade 4 ni bukan calang-calang lah, kalau kata budak-budak muda sekarang kan, bukan kaling-kaling kan. Jadi memerlukan orang yang memang mempunyai kemahiran yang tinggi kan, pada masa yang sama mempunyai boat ataupun peralatan yang kualiti. Grade 5 is extremely difficult, long and violent rapid following each other almost without interruption. Maknanya jeram tu bersambung-sambung tanpa ada gangguan. Riverbed extremely obstructed, big drop, violent current, very steep gradient, close study essential but often difficult, require best person, boat and outfit suited to the situation. All possible precaution must be taken. So dia maknanya dia sangat berbahaya, jeramnya besar-besar, violent current kan, sangat
suram. Jadi itu antara benda-benda yang ataupun features pada grade 5 sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat susah. Jadi hanya orang yang profesional saja boleh turun. Kalau kata orang yang tak profesional tu biasanya orang yang dah meninggal. Tu dia turun grade 5 tu. Dia tak profesional tapi dia turun juga, maknanya dia dah meninggal lah tu. Baik, grade 6 dangerous. Formally classified as unrunnable by any craft. Maknanya dia tidak boleh dilalui oleh sebarang craft, sebarang kenderaan air. This classification is now been defined as unrunnable due to people having recently kayak multiple plastic around the world. So biasanya orang kata tak boleh nak kayuh, bahaya, sangat bahaya, tetapi masih lagi ada orang yang kayuh lah ataupun berdayung di kawasan yang kita. Okey, so saya rasa itu sajalah untuk perkongsian saya. Saya rasa mungkin terlalu lama lah kot. Dan ataupun saya tentu sikit risiko ni, risk potensi untuk kita kehilangan suatu perkara, satu benda lah. Risk kategori ada dua, positif dan juga negatif. Positif ni peak experience, negatifnya akan menyebabkan accident dan juga trauma. So apa yang kita bincangkan tadi tentang bahaya, tentang jeram-jeram, jeram tu adalah kita kategori sebagai risiko lah. Itu risiko yang baik, yang risiko positifnya dapat memberikan satu pengalaman dan juga pembelajaran holistik. Tapi risiko yang mungkin kemalangan, lemas atau semua tu menyebabkan trauma. So saya ini segi cepat. So kajian manusia, Mayer kata manusia adalah merupakan punca kepada kemalangan. So manusia kita. Right. Element of accident dia ada tiga, environment, equipment dan juga human. So ketiga-tiga faktor ni sebenarnya pelajar-pelajar semua dia saling mempengaruhi. Kan, human ni daripada kita, maknanya kita dari segi knowledge kita tak ada, kedegilan kita tentang suatu perkara. Dari segi equipmentnya mungkin kita menggunakan equipment yang memang tak fit untuk kita kayuh di jeram grade 5, grade 4 kan, ataupun equipment yang dah lama, equipment yang tak menempati DIY kan, sepatutnya guna yang grade 5, type 5 PFD kita gunakan apa namanya yang tak ada type kan. Di environment pula kita mungkin tak check apa nama ni weather forecast kan, dengan meteorologi tak check sama ada hujan lebat ataupun tidak itu antaranya. Baik, so level of rescue. So kalau kita terlibat dalam rescue dalam apa nama ni, dalam aktiviti berkayak, especially untuk UCC kan, di Canning Club ni, saya percaya anda semua akan menghadapi insiden ataupun keadaan ini secara kerap. Okey, kan, risk. So, untuk pengetahuan semua yang mungkin masih baru diuji, kan, di Tasik Marina kita tu pernah kata apa, menjadi ataupun korban pada salah seorang pelajar kita juga lah, pelajar lama dulu lah. So, meninggal disebabkan apa? Kerana beliau ni mungkin salah beliau adalah mencuri guna kayak yang diletakkan oleh Canning Club lah. Diletakkan di kawasan tebing sungai tu, tebing Tasik tu. Pedal ada, kayak ada, PFD tak ada. Jadi pelajar ni ambil kayak, ambil pedal, dan dia yakin bahawa mungkin dia pandai berenang. So that's why the myth tadi, 8 myth tadi, so, salah satunya mungkin dia kata dia tak perlu pakai PFD sebab dia boleh berenang. Dan dia tough, dia budak palapis, dia boleh berenang dengan pantas, dengan hebat. Jadi bila kayak dia terbalik, kaki dia tersangkut dalam lumpur ataupun disedut oleh lumpur lah. Kakinya disedut oleh lumpur dan akibatnya dia ataupun arwah ni tidak boleh nak keluar. Kan, makin dia lonjak makin selut menyedut kakinya. Jadi dia tenggelam, lemas, tak boleh nak keluar daripada tasik tersebut yang mempunyai mat yang sangat banyak lah, dan sedimen yang sangat banyak. So antara perkara yang mungkin kita boleh apply sebab tu
Mic doktor macam rosak sikit ke? Tak dengar doktor. Hello. Tak dengar. Test, 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Boleh tak?